Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, khususnya kepada warga IPG Kampus Tun Sri On. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan yang sentiasa bersemangat untuk meneruskan kehidupan, dan kita masih lagi di fasa PKPB sehingga 9 Jun. Kita doakan semoga Allah berikan kepada kita keadaan yang sentiasa terbaik walaupun dalam keadaan kita menghadapi kesulitan. Dan insyaAllah kita meneruskan program Budu Al-Quran kita pada pagi ini, iaitu 12 Syawal bersamaan 4 Jun. Dan kita masih lagi akan membaca surah Al-Isra. Dan ayat yang kita akan baca pada pagi ini, ayat 87 hingga 96, di muka surat 291. Dan sebelum kita meneruskan Budu Al-Quran kita pada pagi ini, kita ada dua agenda, iaitu yang pertama sekali ialah budaya Al-Quran. Di dalamnya ada tahsin Al-Quran, ada tafsir Al-Quran, dan agenda yang kedua ialah tahlil kepada Ruhil Marhumah Rosnah binti Jasad, yang merupakan kakak ipar kepada Puan Norila binti Satari, dan kepada Ruhil Marhumah Ibu Alijah binti Husin, ibu kepada saudara kita, saudara Muhammad Hazlin bin Osman. Jadi oleh itu, marilah kita sama-sama memulakan program ini dengan membaca surah Al-Fatihah, dan kita sedekahkan bacaan ini kepada Ruhil Marhumah Rosnah binti Jasad dan Ruhil Marhumah Ibu Alijah binti Husin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan. Dan sebelum kita teruskan dengan bacaan Al-Quran, jangan lupa tuan-tuan, bagi warga IPG Kampus Tun Sri On, sila klik pautan yang disediakan di bawah tajuk video YouTube untuk kehadiran. Dan bacaan Al-Quran kita pada pagi ini akan diteruskan dengan bacaan surah Al-Isra ayat 87 hingga 96, muka surat 291 oleh sahabat kita Al-Fadil Ustaz M. Asrar bin Sidun. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira. Tetapi kekalnya Al-Quran itu hanyalah sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya limpah kurnianya kepadamu, wahai Muhammad,
amatlah besar. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an Hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran ini dengan berbagai contoh perbandingan yang mendatangkan iktibar. Dalam pada itu, kebanyakan manusia tidak mahu menerima selain daripada kekufuran. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi bagi kami. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Atau sehingga engkau mempunyai kebun dari pohon-pohon tamar dan anggur, kemudian engkau mengalirkan sungai-sungai dari celah-celahnya dengan aliran yang terpancar terus-menerus. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Atau sehingga engkau gugurkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang engkau katakan akan berlaku. Atau sehingga engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ
تنزل علينا كتابا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Atau sehingga engkau mempunyai sebuah rumah terhias dari emas, atau sehingga engkau naik ke langit dan kami tidak sekali-kali akan percaya tentang kenaikanmu ke langit sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya. Katakanlah, wahai Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. Dan tiadalah yang menghalang orang-orang musyrik itu dari beriman ketika datang kepada mereka hidayah petunjuk, melainkan keingkaran mereka tentang manusia menjadi rasul, sehingga mereka berkata dengan hairan, patutkah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau ada di bumi malaikat yang berjalan serta tinggal mendiaminya, tentulah kami akan turunkan kepada mereka dari langit malaikat yang menjadi rasul. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Katakanlah lagi, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Sesungguhnya adalah Ia amat mendalam pengetahuannya, lagi amat melihat akan keadaan hamba-hambanya. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, itulah tadi bacaan ayat Quran surah Al-Isra ayat 87 hingga ayat 96. Mari kita melihat sedikit sebanyak tentang perbincangan hukum tajwid dan bacaan. Mula-mula tuan-tuan puan-puan, kita lihat kepada ayat yang pertama, ayat 87. Illa rahmatan mir rabbik. Ya, hukum tanwin, rahmatan min bertemu dengan mim, ya. Di situ tanwin bertemu dengan mim, hukumnya idgham bi gunnah, iaitu dibaca dengan dengung. Selepas rahmatan mir rabbik,
nun mati bertemu dengan ra, ya. Idgham bila gunnah dibaca tanpa dengung, mir rabbik. Inna fadlahu. Di situ fad huruf dad, ya. Apakah itu huruf dad? Huruf dad ialah huruf yang keluar daripada makhraj lisan, makhraj lisan iaitu makhraj lidah. Jadi tempat-tempat keluar makhraj ini, tuan-tuan, ada di dalam, ada al-khalq, kerongkong, tekak, halkum, al-lisan, lidah, asyafatain, bibir, al-jawf, rongga mulut, dan juga al-khayshum, rongga hidung. Jadi fad dot tadi ialah makhraj al-lisan, iaitu lidah berada di posisi tepi atau sisi yang dirapatkan ke gigi geraham. Fad, inna fadlahu kana alaika kabira. Itu yang kedua, berkaitan dengan makhraj. Seterusnya ayat yang ke-88 kita boleh tengok di sini, qul, qul huruf qaf, iaitu juga makhraj lisan, tapi makhraj lisan bagi qaf ini bukan macam dot tadi ialah di tepi gigi geraham, tapi qaf ini ialah di pangkal lidah, ya, di pangkal lidah dengan kerongkong menyentuh anak tekak qaf, ya. Qul qul, huruf qaf. Itu yang ketiga. Yang seterusnya, qul inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira, ya. Huruf dot lagi, tapi dot ini tanwin bertemu dengan huruf dha. Di situ ialah ikhfa hakiki. Tanwin bertemu dengan huruf dha, dibaca dengan samar-samar di antara hukum izhar dengan idgham dan juga dengung. Li ba'din zahira, ya. Ba'din itu, ya, ikut dengan mulut-mulut sekali. Baik, seterusnya tadi kita ikhfa hakiki, sekarang kita cari pula ikhfa syafawi, ya. Hukum dengung, huruf mim mati, ikhfa syafawi bibir, ya. Di sini ayat yang ke-95, turun bawah, ayat yang ke-95, alaihim mim mati bertemu dengan mim. Di situ ikhfa syafawi, lanazzalna alaihim minas sama', ya. Itu dibaca dengan berbaris dengung dan dipanjangnya 2 harakat. Dan yang terakhir, tuan-tuan puan-puan, kita boleh lihat juga pada ayat-ayat ini, iaitu terdapatnya mim dan nun mati yang bertasdid, ya, iaitu wajib untuk kita baca dengung secara 2 harakat. Contohnya mutmain, tu in nun mati yang bersabdu, ya. Mutmain 2 harakat, mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'. Itu satu contoh. Contoh yang lain mungkin kita boleh ambil ke atas tadi, mula-mula atas, illa rahmatam, ayat pertama, illa rahmatam mir rabbik in, nun mati bersabdu, in dibaca dengan dengung, 2 harakat. Inna fadlahu kana alaika kabira. Jadi begitulah tuan-tuan, puan-puan sekalian, sedikit sebanyak kenaan dengan bacaan dan juga tajwid. Sekian. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat kita Ustaz M. Asrar bin Sidun atas bacaan itu tadi.
serta dengan terjemahan dan beberapa penjelasan berkaitan dengan tajwid. Dan ini juga menempati objektif kita, antaranya ialah yang pertama, memperelokkan bacaan Al-Quran dengan fasih dan bertajwid. Dan seterusnya, rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan pergi ke objektif yang kedua dan ketiga dalam perbahasan tentang tafsir Al-Quran Karim. Di sini antara objektifnya ialah kita akan jelaskan Al-Quran sebagai kalamullah yang mukjizat. Dan yang kedua, di situ akan diterangkan daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi, beberapa permintaan musyrikin sebagai alasan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan lihat, adakah dengan permintaan itu bila dipenuhi, adakah mereka ini akan beriman? Sama-sama kita nantikan jawapannya dalam tafsir Al-Quran sebentar lagi, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Daripada ayat yang kita bacakan tadi, iaitu ayat 87 hingga 96, ada dua perbahasan yang utama yang juga merupakan dua objektif kita dalam budaya Quran pada pagi ini. Yang pertama sekali ialah tentang i'jazul Quran. Itu yang disebut dalam objektif yang kedua, kita menjelaskan Al-Quran sebagai kalamullah yang mukjizat, ataupun dengan dalam bahasa Arab i'jazul Quran. Ini terkandung dalam beberapa ayat yang bermula daripada ayat 86, yang satu daripada ayat yang kita baca pada minggu lepas, hingga kepada ayat yang ke 89. Itu mengenai tentang i'jazul Quran. Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat, dan kita beruntung kerana mukjizat dalam banyak-banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW ini, antara yang kita boleh kecapi sehingga hari ini iaitu mukjizat Al-Quran, juga disebut sebagai al-mukjizat al-kubra ataupun al-mukjizat al-uzma. Alhamdulillah, subhanallah tuan-tuan. Inilah kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita masih lagi dibekalkan dengan satu panduan kehidupan yang kekal abadi sebagai petunjuk kepada kita, iaitu Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita telah pun diyakinkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 9 bahawasanya Allah mengekalkan, memelihara Al-Quran ini sampai hari kiamat. Firman Allah Ta'ala dalam surah ini, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, iaitu Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Ini satu jaminan. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang dahulu, sehingga hari ini langsung tidak mengalami sebarang perubahan, walaupun berbagai usaha buruk dan jahat daripada musuh-musuh Islam untuk menjejaskan ataupun memusnahkan Al-Quran, ataupun membuat tokok tambah, itu semua gagal untuk mereka sempurnakan. Inilah kelebihannya, sebab sudah ada jaminan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan, Syahid Hasan Al-Banna ada menyebut bahawa Al-Quran adalah sebuah perlembagaan yang lengkap, merangkumi seluruh hukum Islam, tak kira segala aspek, sama ada ini bersifat ukhrawi ataupun bersifat duniawi, lengkap sebagai sebuah panduan yang cukup hebat. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ini disebut oleh Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna. Dan Al-Quran juga adalah alat yang terbaik untuk para ahli ibadat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara membacanya. Alhamdulillah, kita telah buat satu daripadanya. Setelah membaca, kita memahami. Setelah memahami, kita mengamalkan. Dan satu lagi langkah, kalau ada kemampuan, iaitu kita kongsikan. Inilah yang Nabi Muhammad SAW lakukan ke atas umatnya
yang dikasihinya itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam satu hadis diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda tentang Al-Quran ini, Nabi bersabda, antaranya Nabi sebut, hadzal Quran, Quran ini ma'dabatullah, iaitu hidangan Allah. Cuba kita bayangkan, kita menghadap satu hidangan makanan, apa kita buat? Kita pun mengambil makanan-makanan menjamu selera, memuaskan kehendak diri kita sendiri. Jadi inilah, begitu juga Al-Quran sebagai satu hidangan kepada kita yang kita akan petik semuanya. Malah dalam bab hidangan makanan ini, untuk menunjukkan betapa kita ini sampai ke tahap puas hati, kita kadang-kadang menjilat jari. Licin habis di atas pinggan tu, semua segala makanan, lauk pauk. Jadi begitulah Al-Quran, kita kena ambil semua. Itu yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Jadi di sini bila sebut sebagai ma'dabatullah, hidangan oleh Allah Taala kepada kita, maka kita kena belajar. Fata'allamu ma'dabatullah mastata'tum. Dan Allah amat memahami kita. Allah minta kita ini belajar mengikut kepada kemampuan kita. Tapi jangan jadi alasan. Inilah sekadar ni je lah yang kita mampu. Sekadar ni lah. Bukan. Iaitu kemampuan yang diusahakan. Jika diizinkan untuk dapat buat, maka dapatlah. Sebagaimana ibadat haji. Kita dah kumpul dah 11,000. Tapi rupa-rupanya tak sampai juga. Sebab apa? Belum ada kemampuan. Contoh masa. Contoh kesihatan. Contoh hak-hak tanggungan. Itulah yang dikatakan mastata'tum menurut kacamata Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Itu satu, Al-Quran disebut sebagai ma'adabatullah. Yang kedua, dalam hadis yang sama, Al-Quran ini kata Nabi disebut sebagai hablullah al-matin, iaitu tali Allah yang amat kukuh, tali penyelamat. Jadi kalau kita nak selamat di dunia, kita kena berpegang dengan tali ini, iaitu Al-Quran. Tali Allah yang amat kukuh. Yang lain itu adalah merupakan tali, malah kalau ini tali pun adalah tali yang tidak menyelamatkan kita. Mungkin rapuh, mungkin membawa kepada destinasi yang tidak selamat. Dan yang ketiga, dalam hadis yang sama, Al-Quran ini Nabi sebut sebagai nurun mubin, cahaya yang amat terang. Bukan sebagai cahaya kepada kehidupan, malah boleh menerangi kehidupan kita. Apa saja yang kita nak buat, ada tata cara, jalan keluar, panduan, pedoman, semuanya datang dari mana? Al-Quranul Karim. Dan yang keempat, disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sama, Al-Quran ini ialah syifa'un nafi', sebagai penawar yang memberi manfaat. Dan kita telah pun merasainya, kita telah pun melaksanakannya, kita telah pun memberi perkongsian tentang perkara ini kepada orang lain, betapa ianya adalah sangat-sangat benar. Ini adalah 4 perkara. Ada lagi. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sama, Al-Quran itu adalah ismatun liman tamassaka bih, sebagai satu pengawal bagi orang yang berpegang dengannya. Siapa yang pegang dengan Al-Quran untuk kehidupannya, sama ada duniawi ataupun ukhrawi, maka Al-Quran sebagai pengawal kepada kita. Kita selamat. Sebab ada bodyguard. Untuk kehidupan sebagai seorang Muslim dalam amal ibadat, kita selamat. Selamat daripada gangguan syaitan, selamat daripada gangguan jin, selamat daripada gangguan manusia yang jahat. Untuk kehidupan dunia juga kita akan selamat. Sebab kita tahu ada batas-batasnya untuk buat satu perkara agar tidak tergelincir kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat,
malah boleh mendatangkan kecelakaan ataupun terjebak kepada perkara dosa, mungkar, kita selamat. Dan ada lagi rupanya Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis yang sama, Al-Quran ini sebagai manjatul limanittaba'ah, sebagai penyelamat bagi orang yang mengikuti Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bagi mereka yang menjadikannya sebagai dustur, perlembagaan, sebagai rujukan, maka akan dapat kesemuanya ini. Pertama, ma'dabatullah, hidangan Allah yang boleh mengenyangkan kita, zahir, batin, mengenyangkan emosi, rohani, intelek, jasmani. Yang kedua disebut sebagai hablullah al-matin, tali Allah yang amat kukuh. Yang ketiga disebut sebagai nurun mubin, cahaya yang memberi penjelasan kepada kita. Yang keempat disebut sebagai syifaun nafi', sebagai penawar yang memberi manfaat kepada kita. Yang kelima disebut sebagai ismatun liman tamassaka bih, sebagai pengawal. Yang keenam disebut sebagai manjatul limanittaba'ah, sebagai penyelamat. Apa lagi yang kita nak? Semuanya sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, syukur kerana kita diberikan hidayah untuk berdamping dengan Al-Quran. Sebab masih ramai lagi yang belum hidupnya itu bertemankan Al-Quran. Belum lagi. Nanti dulu, belum sampai seru. Nantilah dulu, tunggu dah tak bekerja. Nantilah dulu, tunggu ini muda lagi. Macam-macam yang diberikan oleh manusia. Tapi kadang-kadang kita lupa bahawa masa itu Allah tentukan, bukan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan dalam hadis yang sama juga, di akhir hadis ini disebut sebagai satu saranan kepada kita untuk kita baca. Kata Nabi, utluhu, baca. Selain daripada menggunakan kalimat iqra', bacalah. Kalimat yang lain memberi maksud yang sama, utlu, baca. Sebab kata Nabi, fa innallaha ta'ala ya'jurukum ala tilawatih, Allah akan beri kepada kita ganjaran, iaitu bikulli harfin asyru hasanat, setiap huruf 10 kali kebaikan. Cerita pasal kebaikan ni, ya Allah, banyak. Inilah istimewanya kita umat Nabi Muhammad SAW, istimewanya kita sebagai hamba Allah. Kita diberikan tawaran demi tawaran, offer yang cukup hebat. Dah puasa 30 hari di bulan Ramadan, diberikan lagi satu tawaran, iaitu puasa sunat 6 Syawal, yang ganjarannya adalah seperti berpuasa setahun penuh. Ya Allah, ini puasa umat-umat yang terdahulu, Nabi terdahulu. Kita pun tak mampu nak buat. Ada yang puasa hari-hari, tapi kita puasa 36 hari, dapat setahun punya nilai puasa. Subhanallah. Jadi apa lagi yang kita nak? Allah memahami kita. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini, umat yang serba-serbi ada kelemahan, termasuk dalam hal Al-Quran. Inilah sebahagian daripada ijazul Quran. Satu huruf, 10 kali kebaikan. Bayangkan, baca banyak surah, banyak muka surat. Okey, baik. Seterusnya dalam perbahasan tentang Al-Quran ini, berdasarkan kepada epistemologinya ataupun istilahan, ialah merupakan kitab yang Allah turunkan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersifat mukjizat, iaitu boleh melemahkan musuh, boleh melemahkan hawa nafsu, boleh melemahkan gangguan syaitan, dan dengan maksud yang sama ialah mengangkat kekuatan bagi siapa yang mengangkat Al-Quran, iaitu di mana mendapat pahala jika dibaca yang terangkum dari awal surah, iaitu surah Al-Fatihah, sampailah kepada akhir surah.
surah An-Nas. Itu Al-Quran secara istilahnya. Jadi kemewahannya cukup banyak, iaitu sebagai kitab ilahi, sebagaimana dalam surah Hud ayat 1. Sebagai kitab ilahi ini maknanya ialah bukannya ciptaan Nabi Muhammad SAW, malah bukan ciptaan manusia. Contohnya dalam surah Hud ini disebut sebagai Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Disebut bahawa Al-Quran adalah kitab ilahi. Tapi sebelum itu, nak tunjukkan bahawa Al-Quran kitab ilahi dimulai dengan Alif Lam Ra. Siapa tahu maksud Alif Lam Ra ini? Ataupun Alif Lam Mim, ataupun lain-lain, Kaf Ha Ya Ain Sad dan sebagainya. Hanya Allah sahaja yang tahu. Ini yang dijelaskan oleh mufassirin. Walaupun ada usaha-usaha untuk menafsirkannya, tetapi keseluruhannya kembalikan kepada Allah, sebab Allah yang maha mengetahui. Inilah buktinya. Kedua, keistimewaan Al-Quran ialah Al-Quran ini kitab mahfuz. Mahfuz mana pula ni? Mahfuz ni bahasa Arab, maksudnya terpelihara. Bukannya milik si mahfuz. Bukannya milik mahfuz, mahfiz. Itu filem Piramli lah. Terpelihara. Boleh rujuk dalam surah Al-Hijr ayat 9. Kata Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terpelihara sampai hari kiamat. Itu yang kita kadang-kadang dapat lihat kebesarannya, antaranya bila ada satu bencana berlaku seperti kebakaran dan sebagainya, dijumpai Al-Quran masih utuh, elok, tak terjejas walau sedikit pun. Mungkin di luar sahaja yang terjejas. Ketiga, keistimewaan Al-Quran ialah Al-Quran adalah kitab mukjizat. Yang ini yang kita bicarakan dalam surah Al-Isra ayat 88 yang telah dibacakan oleh sahabat kita Al-Fadhil Ustaz M. Asrar tadi. Kata Allah, Qul la inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Iaitu kitab Al-Quran yang bersifat mukjizat dan satu cabaran kepada golongan musyrikin untuk mereka datangkan seumpama Al-Quran, dan mereka sebenarnya tak mampu. La ya'tuna bimislihi, walaupun mereka ini berkolaborasi dengan sejumlah ramai yang hebat-hebat. Kita sedia maklum, di Mekah ini ramai yang hebat-hebat dari segi bahasa. Sebab itu di Kaabah digantung hasil-hasil karya seperti syair, puisi-puisi Arab dan sebagainya. Jadi kumpullah siapa banyak yang boleh, yang ada kepakaran dalam bahasa Arab, dalam syair-syair, buat macam Quran. Ini cabaran. Tapi kita dah tahu, Allah kata la ya'tuna bimithlih, mereka tak mampu untuk mendatangkan seumpama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab mukjizat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang keempat, Al-Quran ini adalah kitab yang nyata lagi mudah. Kata Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 58, fa inna ma yasarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Allah memudahkan, sesungguhnya Allah memudahkan Al-Quran dengan bahasamu. Walaupun kita ini bahasa Melayu, lahirnya, besarnya, cakapnya, tapi kita lihat di Malaysia, berapa ramai hufaz, sama ada lelaki ataupun perempuan, tak kira umur, semuanya boleh menghafaz Al-Quran. Ada yang hafaz 30 juzuk, ada yang 20 juzuk,
ada yang 10 juzuk, ada yang 5 juzuk, ada yang juzuk amma sahaja, juzuk yang ke-30, ada yang hafal surah-surah sahaja. Itu menunjukkan bahawa Al-Quran kitab yang nyata lagi mudah, walaupun bukan bahasa kita. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Antara keistimewaan lain Al-Quran ini menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, antaranya yang lain ialah Al-Quran kitab zaman segala-galanya, dulu, kini dan selamanya. Itu dia. Tidak ada masalah, Al-Quran boleh settlekan, selesaikan semua isu. Isu pada zaman dahulu, isu pada zaman sekarang, isu pada zaman akan datang, Al-Quran yang sama menyelesaikan kehidupan kita. Kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi lagi, Al-Quran adalah kitab agama keseluruhan. Mana dalam hal amal ibadat, bagi santapan roh, sama ada akidah, roh ibadat, roh akhlak, juga usul-usul tasyrik, dan juga berkaitan hukum hakam, maka rujukan yang jelas dan nyata adalah Al-Quranul Karim. Dan ketujuh, kata beliau, Al-Quran merupakan kitab kemanusiaan sejagat. Semua boleh. Di Amerika boleh pakai, di Malaysia boleh pakai, yang putih boleh pakai, yang gelap boleh pakai, di utara boleh pakai, di selatan boleh pakai. Tidak ada sebarang kesulitan di situ, malah semuanya boleh diselesaikan dengan mudah. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surah At-Takwir, ayat 27, In huwa illa dzikrul lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan, hanya adalah sebagai peringatan bagi seluruh penduduk alam. Lil alamin. Apalagi yang kita nak, semuanya ada. Dan ini juga telah pun dikaji oleh beberapa ilmuwan. Al-Quran sebagai pemberi kehidupan yang tenang, sebagaimana yang disebut dalam hadis tadi, Syifa'un nafi', penawar yang memanfaatkan kita, yang telah dibuktikan oleh banyak situasi. Contoh, seorang doktor Al-Qadi di klinik beliau yang terletak di Florida, Amerika, beliau telah berjaya membuktikan hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Quran, mereka ini boleh mendapat manfaat, sama ada mereka boleh berbahasa Arab ataupun tak boleh berbahasa Arab. Inilah kehebatan Al-Quran. Dan kita boleh lihat di YouTube. Boleh lihat sekarang di YouTube. Kita cari maklumat tentang kehebatan Al-Quran yang didengar oleh bukan Muslim. Mereka tak faham bahasa Arab. Tapi lihat reaksi mereka apabila mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dialunkan. Mereka berasa cukup lega. Silap-silap menitis air mata, merasakan satu keinsafan yang mendatangkan satu kenangan yang cukup hebat ke dalam sanubari. Boleh lihat di YouTube hari ini. Ini bukannya cerita-cerita yang tidak ada asas, bukan omong-omong kosong. Ini cakap-cakap yang penuh. Jadi benarlah kata Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran itu dibaca, fastami'u, dan didengarkan, serta wa ansitu, pendengaran yang lebih berfokus dan cukup meneliti maklumat isi kandungannya. Kata Allah Ta'ala, la'allakum turhamun, supaya kamu beroleh rahmat. Pada dengar saja. Dengar, kita bukannya pandai bahasa Arab. Sebahagian besar daripada kita.
ataupun mereka yang berada di dalam video YouTube yang kita cari itu. Tapi bila fastami'u lahu wa ansitu, maka akan dapat. Ini adalah kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sama-sama memanfaatkan Al-Quran ini dari aspek meyakini bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang besar. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi matlamat Al-Quran ini sebenarnya cukup luas yang telah dinyatakan dalam keistimewaan tadi, dan ianya mempunyai prinsip-prinsip sebagai maqasid yang sesuai kepada kita, melengkapi, menepati, merangkumi sifat-sifat kemanusiaan. Contoh, mentashihkan akidah, maknanya betulkan akidah kita, betulkan akidah musyrikin yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan perjuangan para anbiya yang lalu, iaitu kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini matlamat Al-Quran. Yang kedua, mentakrirkan kemuliaan insan, menetapkan, memperbetulkan, memperkasakan nilai manusia itu sejajar dengan kehendak Al-Quran itu sendiri, penciptaan manusia itu sendiri. Sebab manusia mulia. Kita lihat masyarakat Arab jahiliyah, ketika mana sebelum Al-Quran itu diturunkan, mereka ini hidup dalam keadaan kegelapan. Walaupun ada tamadun, tidak ada keamanan, sering berperang. Hartamu hartaku jua. Ini dia slogan mereka. Jadi tidak ada nilai manusia yang cukup diagungkan ketika itu. Jadi siapakah yang membetulkannya? Allah SWT melalui Al-Quran Al-Karim, juga melalui utusan Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Contoh yang paling mudah ialah mengangkat wanita, mengangkat kanak-kanak perempuan, kedudukan wanita, yang mana mereka ini dibunuh sebab tidak mendatangkan manfaat, berlaku kepada Arab jahiliyah. Siapa yang membetulkan semuanya ini? Al-Quran. Melalui Al-Quran yang Allah berikan kepada kita sebagai pedoman. Matlamat yang ketiga, menyuruh kepada pembersihan jiwa manusia, tazkiyah an-nafs. Ini banyak ditulis oleh Syekh Imam Al-Ghazali. Kitab-kitab beliau banyak cerita pasal pembersihan jiwa, pemurnian jiwa. Contoh kitab yang hebat yang beliau telah tulis kepada kita hingga hari ini kita gunakannya, iaitu Ihya Ulumuddin. Matlamat yang keempat, membentuk keluarga salihah dan pemberian hak wanita. Sebab keluarga lah penentu kepada masyarakat yang hebat, yang akhirnya membawa kepada tamadun yang hebat, yang terdiri dalamnya manusia, rakyat yang hebat-hebat, sebagaimana telah ditunjukkan kewujudannya sebelum ini. Kerajaan Nabi Muhammad SAW sendiri di Madinah, Khulafa ar-Rashidin, kerajaan Umayyah diperhebatkan lagi dengan kerajaan Abbasiyah dan lain-lain tamadun, sebab mereka berpaksikan kepada Al-Quranul Karim. Membina ummah yang menjadi saksi kepada kemanusiaan juga sebagai satu dakwah untuk menyeru kepada alam insani yang bersifat ta'awun alal birri wa taqwa. Jadi inilah matlamat, antara matlamat Al-Quranul Karim ke atas manusia. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu perbahasan yang pertama tentang Al-Quranul Karim sebagai objektif yang kedua dalam program budaya Al-Quran kita pada pagi ini. Kita akan beralih kepada perbahasan yang kedua dalam budaya Quran ataupun tafsir Al-Quran, juga menepati objektif yang ketiga, iaitu menerangkan permintaan musyrikin. Mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya adakan itu atau itu atau itu atau itu,
kalau nak mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka dah tahu Nabi-Nabi yang dahulu ada mukjizat. Jadi kalau betul lah ini Nabi, manusia bernama Muhammad ini Nabi, tunjukkan. Konon-konon kalau mereka dah berasa puas hati, mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah permintaan-permintaan mereka itu? Dan ini semua terkandung dalam ayat yang kita telah bacakan tadi, iaitu ayat 90 hingga ayat 93. Tapi kita baca tadi sampai daripada ayat 90 hingga ayat 93. Jadi ada sebenarnya, kalau kita perhatikan betul-betul, daripada 4 ayat ini terdapat 6 permintaan musyrikin. Apa dia yang pertama? Iaitu mereka minta dalam ayat 90, tafjur lana minal ardi yanbu'a. Ini yang pertama mereka minta. Pancarkan mata air dari bumi. Mereka minta Nabi Muhammad buat, tunjukkan. Dah tunjuk, mereka kata, mereka barulah nak beriman. Dah beriman ke belum? Belum. Mereka minta dulu. Kata mereka dalam ayat ini, kata musyrikin dalam ayat 90 ini, mereka tidak akan beriman, sekali-kali tidak akan beriman sehinggalah engkau, wahai Muhammad, tunjukkan, pancarkan, terbitkan air mata air dari bumi. Itu yang pertama. Atau mereka minta yang kedua, jannatun min nakhili wa 'inabin fatufajjiral anhar khilalaha tafjira. Mereka minta apa yang kedua? Mereka minta engkau, wahai Muhammad, ada kebun tamar, kebun anggur, kemudian mereka minta alirkan sungai-sungai dari kebun tu, dari celah-celah kebun tu, celah-celah pokok tu, dan mengalir terus menerus, tafjira. Mereka minta itu pula kedua. Atau yang ketiga, mereka minta kepada Nabi Muhammad, tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Mereka minta Nabi Muhammad, engkau gugurkan langit berkeping-keping atas kami. Atau mereka minta yang keempat, aw yakuna laka baitun min zukhrufin. Mereka minta engkau ada rumah yang terhias dari emas. Yang kelima, mereka minta tarqa fis samai, atau sehingga engkau naik ke langit. Mereka minta yang bukan-bukan. Konon-konon dengan permintaan mereka, Nabi tidak mampu untuk melakukannya. Dan semuanya ada 6. Yang pertama, memancarkan air mata air. Yang kedua, ada kebun tamar, kebun anggur. Yang mengalir sungai juga di celah-celah kebun itu. Yang ketiga, mereka minta gugurkan langit berkeping-keping. Yang keempat, mereka minta rumah yang terhias dari emas. Yang kelima, mereka minta Nabi naik ke langit. Ada satu lagi yang keenam, juga terkandung dalam yang kedua tadi itu, iaitu kebun. Selepas itu mereka minta dialirkan air berterusan. Jadi semuanya ada 6. Ini yang mereka minta. Tapi adakah mereka beriman? Ini kita akan jumpa dalam ayat yang ke-95, yang 94. Jawapannya ialah mereka tidak beriman.
Malah mereka mempertikaikan pula, patut ke lantik seorang rasul di kalangan manusia? Mereka kata aba'athallahu bashar rasula. Pula musyrikin ni. Inilah dia kalau kita nak kenal. Sebab itu kita kena jadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, supaya tidak ada apa sebarang alasan untuk menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini. Daripada 6 permintaan itu, apakah respon yang diberikan kepada musyrikin? Maka Allah minta Nabi Muhammad SAW berkata, Subhana Rabbi. Mudah aja. Subhana Rabbi, iaitu Maha Suci Tuhanku. Malah disebut hal kuntu illa bashar rasula. Bahkan, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Jadi itulah penegasan kepada permintaan-permintaan mereka yang sebenarnya tak perlu dilayan, sebab ini semua adalah merupakan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diajar sebagaimana Nabi sebut, kuntu illa bashar rasula. Aku adalah manusia yang cuma menjadi rasul. Kerjanya ialah menyampaikan dakwah, bukannya mengadakan itu dan mengadakan ini. Mengadakan itu dan ini adalah datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah sedikit perkara yang berkaitan dengan Al-Quran yang kita bacakan hari ini, surah Al-Isra, ayat 87 hingga 96. Di dalamnya, selain daripada tahsin Al-Quran, kita telah pun mendapat maklumat bahawa Al-Quran sebagai kalamullah yang mukjizat, dan juga kita telah pun diberikan beberapa informasi berkaitan dengan permintaan musyrikin. Itu semua adalah merupakan alasan semata-mata kononnya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan mereka tidak beriman, malah mempertikaikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kenapa Rasul di kalangan manusia? Jadi mudah-mudahan dengan ayat yang kita bacakan tadi, kita dapat mengambil iktibar, iaitu pertama sekali kita sentiasa berdamping dengan Al-Quran sebagai bukan sahaja kitab bacaan kita, malah sebagai panduan bagi seluruh kehidupan. Dan yang kedua, kita meyakini karakter-karakter musyrikin itu semua adalah merupakan kepada mereka yang sentiasa menjadikan 1001 alasan untuk tidak mahu beriman kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada hari akhirat dan sebagainya. Jadi sekali itu dahulu, marilah kita sama-sama beralih kepada doa khatam Al-Quran untuk kita teruskan agenda yang terakhir, iaitu tahlil Al-Quran, tahlil kepada Ruhil Marhumah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, agenda kita yang kedua iaitu tahlil kepada Ruhil Marhumah Rosnah binti Jasad, juga merupakan kakak ipar kepada sahabat kita Puan Nurila binti Satari. Dan Ruhil Marhumah Ibu Alijah binti Husain ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zabil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila Ruhil Marhumah Rosnah binti Jasad wa Ruhil Marhumah Alijah binti Husain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك باد الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلنا من يا الله وما صلينا والنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا إلى روح المرحومة رسنة بنت جسد وروح المرحومة عليجة بنت حسين وأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعله فكاك له من النار ونجاة له من النار وستر له من النار وفداء له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعلنا في صحائفنا وصحائف والدينا وسادة الحاضرين ووالديهم أما الجميع برحمة ورضوان وأدخلنا وأيهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقله من ذيك الكبر والوهود إلى جنتك جنات الخلود إلى ذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنه وزعن وزباغ وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا ولوالدينا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأيضا من موجبات الندامة في حال مآل إنك سميع دعاء. اللهم إليك نشكو وإياك نرجو أن تدفع عنا البلاء والوباء والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والزجام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله. ربنا اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan kita berada dalam program Budak Quran ini dengan beberapa agenda yang kita telah sempurnakan, Allah memberkati kita semua, Allah membimbing kita semua insya-Allah. Dan kepada Ruhil Marhumah Rusnah binti Jasad
dan ruhil marhumah Alijah binti Husin. Kita doakan moga roh mereka dicucuri rahmat dan mereka ditempatkan bersama golongan salihin dan golongan mukminin insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, dan salah silap kami mohon maaf zahir dan batin. Dan kita tangguhkan program Budaya Quran kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.